Baik, baik. InsyaAllah. Kita mulakan kuliah Maghrib kita pada malam ini dengan kita sama-sama membaca kitab. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi kiram wa ashabihi ridwan insyaallah. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wassanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Maksudnya kata oleh Muhammad, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Kenyataannya orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah, iaitulah orang yang diberikan akal yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridullahu bihi khairan faqih fiddin." Maksudnya, barang siapa dikenaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan, nescaya berikan kepahaman dalam bidang agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadatu istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ila al-khairi ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa rukubi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Yang hormati silakan Fadil, Tuan-tuan Imam, Sunya, Tuan-tuan Bilal, kemudian jawatan kuasa masjid, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah, lagi kita dapat bersama pada malam ini untuk kita sambung kuliah tauhid bab akidah, kitab Aqidatun Najin. Akidah orang-orang yang berjaya, orang-orang berjaya. Haji mana orang berjaya lah, yang dikarang oleh Syekh Zain Abidin Muhammad Al-Qahtani rahimahullah. Sampai mana tu? 56 baris. Baik. InsyaAllah kita lihat di muka surat 56 Rumi 52. Okey. Okey. Ya Rumi, siapa ada Rumi, saya makrumi lah. Baik, kita lihat di situ dan mazhab Mu'tazilah. Dan mazhab Mu'tazilah itu iaitu bahawa hamba itu yang menjadikan bagi af'alnya, segala perbuatannya, yang bangsa ikhtiyariyah dengan kudratnya hamba.
kudratnya hamba itulah yang telah menjadikan akan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pegangan mazhab Mu'tazilah. Jadi para Mu'tazilah ni berbeza dengan Ahli Sunnah. Mazhab Ahli Sunnah, pegangan kita, segala perbuatan kita itu semuanya yang cipta, yang menjadikan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Segala perbuatan baik dan buruk itu daripada Allah. Di sebalik ijab lah. Cuma kita manusia ni masih ada lagi usaha dan ikhtiar, usaha dan pilihan masih lagi diberikan kepada hamba tadi. Itu sebabnya yang diseksa ialah manusia. Kalau dia buat jahat lah, kalau dia buat maksiat, maka dia akan diseksa Allah Ta'ala, bukan Allah yang akan diseksa. Itu kena faham. Sedangkan mazhab Mu'tazilah, dia kata hamba itu yang menjadikan bagi af'alnya, segala perbuatannya, yang bangsa ikhtiariyah. Sebab perbuatan ada dua, satu ikhtiari, satu ibtirariyah. Ikhtiari ni masih lagi ada pilihan. Maknanya makdur. Makdur ni kita boleh kuasai benda tu lagi. Perbuatan itu kita boleh kuasai lagi. Satu lagi majbur. Majbur ni perbuatan yang kita tak boleh nak kawal. Perbuatan yang kita tak boleh nak kawal lagi, itu dikatakan majbur. Mim, jim, waw, ra. Majbur. Ataupun makhur. Min, qaf, ha gulung, waw, ra. Makhur pun juga sama dengan majbur, mana tergagah ataupun terpaksa buat, dipaksa buat. Contohnya jatuh, banyak pokok jatuh. Banyak pokok jatuh. Siapa nak jatuh? Tak ada siapa nak jatuh. Semua kalau boleh nak pokok naik dengan selamat, turun dengan selamat. Betul? Naik selamat, turun pun selamat. Tiba-tiba terjatuh, patah kaki. Ada siapa nak patah kaki? Tak ada. Itu dia katakan majbur. Ataupun contohnya melatah. Melatah satu benda yang kita tak boleh kawal. Ataupun tiba-tiba accident, kemalangan cara. Siapa nak kemalangan cara tu? Tak ada kan? Semua tak nak kemalangan cara. Semua nak selamat sampai ke destinasi yang kita nak pergi. Macam tu. Baik, itu dikatakan ittirariyah. Kalau ikhtiyariyah, kita mampu lagi kawal, kita mampu lagi kuasai. Gitu. Jadi kalau mazhab Mu'tazilah kata hamba itu yang menjadikan bagi segala af'alnya, perbuatannya hamba, yang bangsa ikhtiyariyah, dengan kudrahnya, kekuatannya yang telah menjadikan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala padanya. Padanya Allah Ta'ala bagi kekuatan, kudrah kepada dia untuk dia melakukan suatu perbuatan. Dan kerana kata mereka itu dengan kudrah yang telah menjadikan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala padanya itu, tiada kafir oleh mereka itu atas kaul yang asah. Jadi mana kita tak boleh kata Mu'tazilah ni orang kata kafir, tak boleh. Tak boleh kita kata kafir dah. Yang boleh kita katakan sesat ataupun berbeza pandangan dengan golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Macam tu. Baik. Dan kerana kata mereka itu dengan kudrah, jadi manusia tadi melakukan sesuatu yang ikhtiari dengan kudrah yang telah menjadikan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala padanya itu, maka tiada kafir, tak kafirlah oleh mereka itu atas kaul yang asah. Mana kaul yang sahih, yang terlebih sahih, maksudnya tak kafirlah golongan Mu'tazilah tadi. Cuma berbezalah pandangan dengan Ahlussunnah. Baik. Maka bermula Jabariyah itu sangat taksir mereka itu. Jabariyah pula dia sangat taksir. Taksir ni maksudnya melampau lah. Sangat taksir, melampau. Dan Mu'tazilah itu taksir mereka itu. Mu'tazilah pun sama juga lah. Dia melampau kan, taksir.
Dan ahli sunnah pertengahan mereka. Okey, ahli sunnah ni duduk tengah-tengah. Tak terlampau melangit, tak terlampau turun bumi, kan? Tak terlampau melangit lah kalau dipuji tak. Jadi ahli sunnah ni duduk tengah-tengah. Dan sebaik-baik pekerjaan itu ialah pertengahan. Sebaik-baik pekerjaan duduk tengah-tengah. Maka keluar mazhab ahli sunnah itu daripada kata-kata Nabi. Dia kata min baini farashin wa damin labanan khalisan syariran lisyaribin. Maksudnya di antara tahi dan darah terdapatnya air susu yang suci. Yang keluarnya air susu yang suci lagi lazat. Khalisan syariran lisyaribin. Lazat bagi orang yang meminum akan dia. Jadi dia buat kata analogi macam itulah, kiasan macam tu. Jadi malah al-sunnah ni dia macam air susu yang keluar daripada tahi dan darah. Duduk tengah-tengah dia keluar. Itu kalau al-sunnah wal jamaah. Okey. Daripada itu keluar air susu yang lazat minum. Untuk kita minumlah. Boleh? Ada siapa tak suka minum susu? Semua suka minum susu kan? Tapi dalam TikTok tu ada ustaz tu dia kata, ustazah tu, minum susu ni boleh menyebabkan kutu, dia kata. Boleh mendatangkan kutu lah. Sebutlah ada kitab dia, tapi tak tahulah, wallahu alam. Ya kan? Janganlah minum susu. Tapi kalau susu kotor dia lah, susu bersih. Nabi pun minum susu tak? Nabi pun minum susu. Nabi memang suka minum susu. Betul? Baik. Maka jika dikata orang sesungguhnya telah berdiri tanda dalil atas wajib istiqlal. Maka jika dikata orang, ada orang kata lah. Ada orang kata, dikata orang sesungguhnya telah berdiri tanda dalil atas wajib istiqlal Allah. Mana istiqlal ni terasing. Terasing Allah Ta'ala itu dengan perbuatannya. Dan bermula makdur. Mana makdur tu yang dikuasai dan dikuasai yang satu itu tiada masuk ia di bawah dua kudrah. Okey. Bermula makdur yang satu itu tiada masuk ia di bawah dua kudrah. Seperti barang yang melazim akan dia oleh isbat kamu bagi hamba itu akan usaha. Isbat hamba itu akan usaha. Jadi maknanya dikata kat sini, ada orang bantah lah. Bukankah Allah Ta'ala itu dia terasing? Bukankah Allah Ta'ala itu terasing ia dalam menjadikan sesuatu dan mentiadakan sesuatu tanpa ada orang kata campur tangan daripada makhluk. Tapi sekarang ni kalau kita lihat kepada apa yang kita bahaskan sebelum ini, bahawa hamba juga mampu menguasai sesuatu itu. Jadi hamba juga boleh menjadikan dan juga mentiadakan, dia kata. Seolah macam itulah. Seolah-olahnya hamba ini mampu mencipta dan mentiadakan sesuatu. Sebab apa? Pada hamba itu ada usaha. Sebab pada hamba itu ada usaha. So mana kalau ada usaha, hamba itu boleh menjadikan dan mentiadakan sesuatu. Seolah macam Allah Ta'ala ni berkongsi dengan kudrah dia dengan hamba itu. Faham kan? Boleh faham? Jadi bermula makdur. Mana makdur ni yang dikuasai lah. Kan? Mana perbuatan yang dikuasai. Kerana hamba tadi kan dia boleh menguasai perbuatan dengan usaha dan ikhtiar dia. Dia dapat kuasai perbuatan itu. Satu lagi majbur. Majbur ni hamba tak mampu menguasai perbuatan itu. Contohnya menggigil, gementar. Tak? Ataupun macam tadi jatuh daripada pokok. Tak ada siapa nak jatuh. Semua kalau boleh naik selamat, turun pun selamat.
Tiga kenderaan tiba-tiba berlaku kemalangan. Ada siapa minta kemalangan? Tak ada. Tiba-tiba kemalangan. Bukan kita memandu memang berhemah punya pemandu lah. Pemandu berhemah. Kalau buat kereta tu mungkin dalam 40 km sejam. 40 km sejam. Itu pun kena lantung tuan. Itu pun kena lantung. Bawa slow punya. Ada lori lontung ke belakang. Langgar kan? Itu dikatakan sebagai majbur. Makna tergagah, terpaksa mengikut kepada kudrah Allah Ta'ala itu. Ketentuan Allah Ta'ala itu. Okey? Jadi, dibantahlah dia kata. Bantahlah. Jadi dikata orang, sesungguhnya telah berdiri tanda dalil atas wajib istiqlal, mana terasing Allah Ta'ala dengan perbuatannya Allah. Dan bermula makdur yang dikuasai yang satu itu tiada masuk ia di bawah dua kudrah, seperti barang yang melazimkan dia oleh isbat kamu bagi hamba itu. Sedangkan kudrah itu, kudrah yang ada pada hamba ni kan, dia tak masuk pun di bawah kudrah Allah Ta'ala itu. Sebab hamba ni ada usaha kan, ada usaha dan masih ada pilihan lagi. Jadi so macam mana keadaan macam ni? Dia kata dijawab akan dia dengan bahawasanya tak tak kala sabit dengan burhan, mana tanda bahawa yang menjadikan itu iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan darurah, mana dengan mudah, bahawa bagi kudrah hamba itu tempat masuk pada setengah faal, setengah perbuatan, seperti gerak munfarid dengan ikhtiar. Seperti gerak munfarid, mana orang yang terasing. Munfarid kan orang seorang dirilah. Seperti gerak orang yang seorang diri dengan ikhtiar. Dan seperti naik atas pohon kayu. Dan seperti naik atas pohon kayu. Mana kan semua bentuk ikhtiar. Benar ikhtiar hamba tu, usaha hamba kan. Semana bila lihat pada usaha hamba tu, macam hamba ni ada kudrah. Hamba ada kudrah. Bila hamba ada kudrah, seolah macam berkongsi kudrah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan tidak. Sedangkan tidak berkongsi. Boleh? Jadilah. Dan tiada masuk pada setengah perbuatannya dengan ikhtiar hamba. Seperti gerak orang gentar. Seperti gerak orang gebentar. Kalau gerak gebentar ni memang tak termasuklah. Tak termasuk dah dalam bawah kudrah itu. Mana di bawah kudrah hamba tu dia tak masuklah. Seperti gerak orang gebentar. Dan seperti jatuh daripada pohon kayu. Kan, jatuh di bawah pokok. Kan, ini satu benda yang ittiradiyah, mana kita tergagah. Kita tergagah, terpaksa mengikut kepada ketentuan Allah Ta'ala tu di azali itulah. Jadi terpaksa ikut. Kita dah usaha macam mana pun masih lagi tak mampu nak kawal daripada jatuh. Akhirnya jatuh jugalah. Gitu. Kalau benda ikhtiari, kita boleh kawal lagi, kita boleh pilih lagi, kita boleh kuasai lagi. Contohnya kita naik atas pokok tadi, kita kawal, kita imbang diri, kita imbang badan kita jangan jatuh. Dan kita tak pegang dahan kayu yang dah mati. Kalau banyak pokok tiba-tiba terpegang dahan pokok yang mati, macam mana? Jatuh tak? Jatuhlah pelompong. Banyak orang itu terpegang. Banyak pokok kucing, mata kucing, pokok banyak langsat, tiba-tiba terpijak. Banyak pokok manggis, tiba-tiba terpijak dan pokok yang mati. Terpegang dan pokok yang mati. So apa yang berlaku? Patah, jatuh kan? Lompong lah ke bawah. Kalau tinggi nasib dah. Kalau tak tinggi, okey lah, pergi lagi. Dan tak tahulah kalau kita boleh jadi Spiderman. Kalau jadi Spiderman, terpegang dan pokok yang mati pun boleh terbang lagi. Macam tu. Baik.
Dia tidak masuk pada setengah perbuatan dengan ikhtiar hamba, seperti gerak orang yang gentar dan seperti jatuh daripada pohon kayu. Nescaya perhajat kita pada melepaskan daripada picik mana kesempitan ini. Picik mana kesempitan ini dengan bahawa Allah Ta'ala itu menjadikan bagi perbuatan. Allah Ta'ala itu yang menjadikan perbuatan. Tetapi bagi hamba pada perbuatan ikhtiari daripadanya usaha. Jadi hamba ni ada usaha. Tetapi bagi hamba pada perbuatan ikhtiari ni, mana perbuatan yang boleh kawal ini, dia ada usaha daripada hamba. Dan makdur, mana makdur boleh dikuasai perbuatan itu. Mampu kita boleh kawal lagi perbuatan tadi. Contoh kalau pokok tadi kita tak nak jatuh, kita mampu imbang badan kita dan kita tak jatuh. Ataupun kita berpaut dengan tali yang kuat, kita tak akan jatuh. Gitu. Dan makdur yang dikuasai, yang satu itu masuk di bawah dua kudrah. Dengan dua jihad atau dua jalan yang bersalahan keduanya. Okey. Jadi maknanya benda yang tadi, mana benda yang kita perbuatan yang ikhtiari tadi, kan, perbuatan hamba tadi, kan, ada yang boleh kita kuasai dan ada yang tak boleh kita kuasai. Kalau disebut dalam dalam kitab Mahadib Jul ni, dia kata dalam masalah majbur dan mukhtar, dia kata dalam masalah majbur dan mukhtar. Majbur makna terpaksa dan mukhtar terpilih. Dia kata apa? Oleh kerana manusia tidak boleh memberi bekas taksir perbuatan yang sama sekali, manusia dikatakan sebagai majbur, makna terpaksa daripada segi batin. Tetapi dianya adalah mukhtar, mana boleh memilih daripada segi zahir. Ini bermaksud hamba itu majbur pada rupa yang mukhtar. Majbur fi suratil mukhtar. Mana majbur, mana terpaksa dalam rupa yang boleh lagi memilih. Inilah yang dikatakan oleh Sayyidi Ibrahim Ad-Dasuki. Apa kata Syekh Sayyidi Ibrahim? Dia kata, man nazara li khalqi bi'ainil haqiqat azzarhum wa man nazara lahum bi'ainil syari'ah maqatahum. Sesiapa yang melihat kepada makhluk dengan pandangan hakikat, dia akan melihat Allah Ta'ala itu menguzurkan mereka. Maksudnya manusia tidak boleh memberi kesan apa-apa. Dan sesiapa yang melihat mereka, mana makhluk, dengan pandangan syariat, dia akan melihat Allah Ta'ala membiarkan mereka. Maksudnya manusia itu boleh memilih dan berusaha. Manusia itu boleh memilih. So kita pandang daripada sudut mana? Kalau kita pandang daripada sudut batin, hakikat, maksudnya kita terpaksa mengikut. Kita terpaksa mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita melihat daripada sudut pandangan hakikat. Tapi kalau kita melihat pada sudut pandangan syariat, kan, kita akan melihat Allah membiarkan kita untuk kita berusaha. Biarkan kita usaha dan biarkan kita memilih mana yang baik dan buruk. Itu sebabnya besok, akhirat besok, ia akan ditanya siapa? Adakah Allah atau makhluk itu? Yang ditanya ialah makhluk, manusia. Apa yang kamu buat kat dunia dulu? Allah Ta'ala tidak ditanya. La yusaluna amma yufalun wahum yusalun. Dia tidak ditanya di atas apa yang dibuat, tetapi kamulah akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita lihat semula. Dan makdur yang satu itu, makdur mana yang boleh terkuasai yang satu itu, masuk di bawah dua kudrah. Dua kudrah dengan dua jihad yang bersalahan keduanya. Maka masuk ia di bawah kudrah Allah Ta'ala itu dengan jihad menjadikan. Dan masuk di bawah kudrah hamba itu dengan jihad usaha bagi segala perbuatannya.
yang bergantung dengan dia taklif. Taklif mana diberarti hukum. Tiada ia mengadakan dan tiada ia menjadikan baginya. Tiada dia mengadakan dan tiada dia menjadikan. Nampak? Semana dua lah. Kalau kita lihat daripada kita tinggal daripada satu sudut, maknanya perbuatan kita ni masuk di bawah kudrah Allah Ta'ala daripada jihad menjadikan. Allah Ta'ala menciptakan perbuatan itu. Kalau kita lihat daripada satu sudut yang lain, maknanya hamba itu ada usaha. Ada usaha dan ikhtiar. Tetapi hamba itu tetap juga tidak boleh menjadikan dan mencipta dan juga mentiadakan daripada sudut hakikatnya. Daripada sudut hakikatnya, hamba tidak boleh menjadikan dan tidak boleh mengadamkan. Ijad wal idam ini ialah tugas siapa? Tugas Allah, bukan tugas kita. Berbeza dengan golongan Mu'tazilah. Di mana golongan Mu'tazilah ke atas tadi dia kata hamba itu menjadikan segala perbuatannya ikhtiari tadi dengan kudrah yang dijadikan Allah Ta'ala kepada diri dia. Sedangkan Ahli Sunnah berpandangan, beriktikad dan berpegangan bahawa kita tetap ada usaha dan ikhtiar. Tetapi di balik hijab yang mengijadkan, mengadakan, mewa'idam dan mentiadakan itu hakikatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitu. Baik. Dan hanya sahaja baginya pada usaha itu nisbah memilih. Hanya sahaja baginya hamba itu pada usaha itu nisbah memilih dan memberatkan bagi perbuatan dan meninggalkan perbuatan supaya hasil nisbah itu kepadanya. Maka dari kerana inilah diberi pahala baginya. Daripada kerana inilah maka diberi pahala orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah dan dibalaskan seksa atas perbuatannya hamba. Kalau hamba tadi buat benda yang tak elok, maksiat, kemungkaran, ingkar pada Allah, tidak taat pada Allah, maka sekaliannya itu pada hakikatnya daripada Allah Ta'ala jua. Dia kata, faham kan? Hakikatnya semua itu daripada Allah Ta'ala. Mana dalam sudut mengadakan, mentiadakan, ijad wa idam itu hakikatnya daripada Allah Ta'ala. Ini kena faham betul-betul lah. Kena faham betul-betul. Bila kita faham betul-betul, kan, jadi kita tak akan menyalahkan kepada takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita tak menyalahkan manusia dan sebagainya. Tapi di segi syariatnya, siapa yang buat benda tak elok kenalah dihukumlah, kan? Dia ada dua sudut pandangan tadi kan? Sudut pandangan majbur dan sudut pandangan mukhtar. Manusia itu dikatakan majbur, terpaksa kalau kita lihat daripada sudut batin. Tetapi manusia itu mukhtar, boleh memilih sesuatu perkara kalau kita pandang daripada sudut zahir. Ini bermaksud hamba itu majbur, mana terpaksa dalam rupa yang mukhtar. Ini disebut oleh Ustaz Mahathir Jul dalam kitabnya Sifat 20, suatu pengenalan asas. Dalam kitab ni pun ada kitab Mahathir ni, muka surat 156. Tajuknya Majbur dan Mukhtar. Majbur dan Mukhtar. Mana kita kalau daripada sudut batin, kita ni terpaksa mengikut kehendak Allah. Tapi daripada sudut zahir, kita masih lagi ada cat. Boleh buat pilihan lagi lah. Gitu. Baik, seterusnya lihat pada bacaan itu, walaysa majburan wala ikhtiaran, walaysa kulla yaf'alu ikhtiaran. Artinya, maka tiada hamba itu tergagah pada segala perbuatannya seperti barang yang berkata akan dia oleh golongan Jabariyah. Walaysa majbur wala ikhtiaran. Maka tiadalah hamba itu tergagah, mana terpaksa buat.
maka tiadalah hamba itu terpaksa, tergagah pada segala perbuatannya seperti barang yang berkata oleh golongan Jabariyah. Dan tiadalah hamba itu ikhtiar baginya, dan tiada ia berbuat akan sekalian perbuatan hal keadaan demikian itu perbuatan ikhtiari. Artinya wajib kita etikadkan bahawa hamba itu tiada makhur semata-mata. Jadi wajib kita etikadkan bahawa hamba itu tiada dianya terpaksa semata-mata. Tak setiap masanya hamba itu majbur ataupun makhur, terpaksa mengikut kehendak Allah Ta'ala semata-mata. Faham kan? Dan tiada pula ia yang menjadikan segala perbuatan yang bangsa ikhtiari, seperti berkata oleh golongan Qadariyah daripada Mu'tazilah. Kalau golongan Qadariyah, Mu'tazilah, dia kata apa? Hamba itu yang menjadikan segala perbuatan itu. Golongan Ahlussunnah, pegangan kita, Allah Ta'ala itu yang menjadikan segala perbuatan hamba. Gitu. Faham kan beza tadi? Sikit je beza dia tu. Sikit je beza, tapi nak kena faham. Maka adalah kasad musannif, mana kasad ni niat musannif, daripada yang demikian itu hendak rad ni tolak lah, tolak atas golongan Mu'tazilah. Maka adalah kasad niat musannif lah, pengarang lah. Dia kata falaisa majbudan wala ikhtiyaran walaisa kalla yaf'alu ikhtiyaran. Jadi kenapa musannif karang benda tu, kenapa disusun? Dia kata setujuannya lah untuk rad, tolak. Hendak rad, tolak atas golongan Jabariyah pada kata mereka itu bahawa hamba itu makhur, hamba itu terpaksa dan tiada ikhtiar baginya pada keluar sekalian perbuatan daripadanya. Maka iaitu seperti bulu yang tergantung pada hawa. Ini golongan kata Jabariyah. Di mana golongan Jabariyah dia kata hamba itu seperti bulu yang tergantung pada hawa, udara. Dicenderung akan dia oleh angin pada pihak kiri ataupun kanan. Ke kiri ataupun kanan, ikut dia apa yang dikenaki oleh angin itulah. Tetapi ini pahaman daripada golongan Jabariyah. Jadi dia kata kalau golongan Jabariyah ni, dia kata kalau golongan Jabariyah ni dia berpegang bahawa hamba ini terpaksa semata-mata, tak ada usaha dan usaha pada hamba. Hamba ni kena mengikut selama-lamanya kehendak Allah Ta'ala itu. Macam itulah. Golongan Ahlussunnah pula memang di balik hijab itu segala perbuatan itu ialah perbuatan Allah, tetapi hamba manusia masih ada usaha dan ikhtiar untuk memilih. Sebab apa? Nanti yang akan ditanya ialah hamba, bukan Allah. Kan? Kalau sebaliknya yang akan ditanya nanti tentu Allah Ta'ala, kita tak akan ditanya. Kalau macam tu. Baik. Kemudian golongan Jabariyah pula dia kata kita ni macam bulu yang tergantung pada angin, pada udara. Yang ikut ialah ke mana yang ditiup oleh angin. Kalau tiup ke kanan, ke kanan lah. Ke kiri lah. Ke atas lah. Ke bawah lah. Ini pahaman Jabariyah. Boleh Kemudian dan kata nazim. Nazim ni yang pembuat syair lah. Nazam ni syair lah. Dan kata nazim ni orang yang mengarang syair. Dan kata nazim, tiada ia berbuat sekalian perbuatan hal keadaan demikian itu perbuatan ikhtiari, hendak menolakkan atas Mu'tazilah pada kata mereka itu bahawa hamba itu menjadikan sekalian perbuatan dirinya yang ikhtiari. Maka wajib kita etikadkan perbuatan yang keluar daripada hamba itu setengahnya dengan ikhtiarnya dan setengahnya dengan ittirar. Ittirar ni dipaksa. Maka iaitu sangat maklum
dengan musyahadah, penyaksian, lagi amat nyata. Farkun mana perbezaan antara keduanya. So kena ada tahu, kena fahamlah perbezaan antara keduanya, kan? Mana kita berbeza dengan Mu'tazilah. Di mana Mu'tazilah kata hamba itu menjadikan sekalian perbuatan dirinya yang ikhtiari. Sedangkan kita Mu'tazilah setengahnya ikhtiari dan setengahnya ittirariyah. Gitu. Boleh lihat semula. Dan kata Nazim ni pengarang syair, tiada ia berbuat sekalian perbuatan hal keadaan demikian itu perbuatan ikhtiari, hendak menolakkan atas Mu'tazilah. Tujuannya nak menolakkan golongan Mu'tazilah pada kata mereka itu bahawa hamba itu menjadikan sekalian perbuatan dirinya yang ikhtiari. Maka wajib kita etikadkan perbuatan yang keluar daripada hamba itu setengahnya dengan ikhtiarnya hamba dan setengahnya dengan ittirar, mana terpaksanya hamba. Maka iaitu sangat maklum dengan musyahadah, penyaksian, lagi amat nyata farkun perbezaan antara keduanya. Lagi amat nyata perbezaan. Okey? Nampak kan beza kan? Nampak kan? Kalau tak bahas ni, tak baca kitab ni, tak nampak. Tak baca, tak nampak. Baik, kemudian kita lihat pada satu syair yang seterusnya. Apa kata syair? Ini pun syair daripada kitab matan Jawharat Tauhid juga. Kalau yang falaisa majbur wal ikhtiyari pun sama. Ini pun dalam syair dalam kitab kata matan Jawharat Tauhid yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Laqani. Kemudian pada syair yang seterusnya, fa in yusibna bi mahdil fadli, fa in yusibna fa bi mahdil fadli, wa in yu'azzibna fa bi mahdil adli. Ini pun termasuk dalam bait syair yang dikarang oleh syair oleh apa tu? Syekh Ibrahim Laqani. Ini bait syair yang ke-50. Bait syair 50. Kitab matan Jawharat Tauhid. Kalau falaisa majburun tu, itu bait syair yang ke-49. Fa in yusibna bi mahdil fadli. Ini bait syair yang ke-50. Jadi ada 144 bait syair. Artinya maka jika memberi pahala ia akan kita, maka dengan semata-mata kurniaannya Allah. Fa in yusibna bi mahmil fadli, maka jika Allah Taala bagi pahala kepada kita di atas amalan kita, maka itu pami mahdil fadli, maka ianya adalah semata-mata dengan kurniaannya Allah. Wa in yu'azzibna, dan jika menyeksa ia akan kita, Allah Taala seksa kita, pami mahdil adli, maka dengan semata-mata keadilannya Allah, adilnya Allah Taala. Artinya apabila kita ketahui bahawasanya Allah Taala itu tunggal, mana esa ia dengan menjadikan sekalian perbuatan kita, sama ada kebajikan ataupun kejahatan, dan kudrah yang baru itu tiada memberi bekas sesekali. Mana segala kudrah kita ini semuanya tidak memberi bekas sesekali. Yang memberi bekas ialah perbuatan Allah. Maka jikalau diberi pahala atas perbuatan yang kebajikan seperti taat, maka dengan semata-mata kurniaannya jua. Nampak? Mana segala perbuatan kita itu yang baik-baik, sembahyang, puasa, zakat, haji, betul tak? Sedekah, bantu orang lain, kan? Segala perbuatan baik itu semua adalah pami mahdil fadli, semata-mata kurniaan daripada Allah. Kalau tak ada kurniaan daripada Allah, kita pun tak akan dapat masuk syurga, kan? Baik, kemudian, dan jika diseksa kita dengan mengerjakan maksiat, itu semua dengan adilnya Allah juga. Itu semua dengan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan makna Allah Taala benci pada kita, bukan makna Allah Taala tak suka, kan? Allah Taala tu tak boleh kita zalim pun tak boleh kita kata pada Allah. Jadi kalau Allah Taala seksa tadi, orang-orang buat maksiat tadi, itu semua adalah menunjukkan kepada keadilannya Allah. Dia kata. Baik,
Kerana taat dan maksiat itu perbuatannya jua pada keduanya. Mana segala taat, maksiat itu hakikat sebenarnya itu semuanya daripada Allah. Zahiriat nampak kita yang buat, kita yang semayang, kita yang tolong orang, kita bantu orang, kita yang berceramah, kan? Kita yang pergi haji, kita pergi umrah. Zahiriatnya nampak macam tu, kita yang buat. Oh, besar pahala ni kan, pergi haji, setahun pergi haji, tak pergi umrah, kan? Lepas tu infak harta pula, kan? Buat pula mahat tahfiz, buat pula madrasah, buat sekolah agama, kan? Buat pula masjid sebiji besar dengan harga berpuluh juta. Zahiriat nampak kita yang buat, kan? Gitu. Tapi hakikat sebenarnya Allah. Macam tu. Dan jika diseksa kita dengan mengerjakan maksiat dengan alimnya juga, kerana taat dan maksiat itu perbuatannya pada keduanya, perbuatannya Allah pada keduanya. Tetapi dijadikan tanda yang menunjukkan atas barang yang ia ikhtiarnya juga daripada pahala dan seksa, hingga jikalau dibalaskannya dengan diberi pahala bagi orang yang mengerjakan maksiat dan seksa bagi orang yang mengerjakan taat, nescaya harus pada akal juga, pun harus. So kalau Allah Ta'ala nak balikkan orang buat maksiat ni, Allah Ta'ala nak bagi syurga. Orang buat taat ni, aku nak bagi neraka, kan? Kan, kau macam mana kau punya taat sekalipun, kan, rajin solat, rajin semua benda baik semua kau buat, tapi aku nak kau masuk neraka, boleh kita tolak? Boleh tak? Tak boleh. Dia Tuhan. Kita tak boleh kata, oh tak adil ya Allah, ni tak adil ni. Boleh kita kata Allah Ta'ala tak adil? Tak boleh. Tak boleh kita kata dia tak adil, sedangkan semua rezeki kita pun dia urus. Makan, minum, pakaian kita, kan, udara yang kita bernafas setiap hari ni pun tu dia bagi pinjam. Kalau tak udara, macam mana? Kalau Allah Ta'ala sempitkan kita punya lubang hidung ni macam mana? Tutup lubang hidung kita, tutup mulut kita, boleh tak kita bernafas? Boleh tak? Tak boleh. Allah Ta'ala berhentikan kita punya jantung, macam mana? Boleh tak kita lalui? Tak boleh. So banyaknya nikmat Allah Ta'ala yang bagi pada kita. Sebenarnya apa yang kita buat ibadah ni pun tak boleh kita nak cover segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi kita. So janganlah kita sombong, kan? Janganlah kita sombong kalau kita kata, oh aku ni hari-hari masjid. Kau apa yang kau ada? Tak nampak ada muka kau ke masjid dah. Kau ni neraka ni. Kau ni confirm neraka, kan? Ini confirm neraka. Tak boleh. Tak boleh kita kata orang ni confirm neraka. Tak boleh. Dia pun tak tahu nasib kita macam mana. Betul tak? Macam tu. Tak tahu. Sebab kata syair tadi, aku beri pahala dengan semata-mata kelebihan daripada aku, kurniaan aku. Dan kalau aku azab pun di atas keadilan aku. Gitu. Baik. Lihat semula. Tetapi dijadikan tanda yang menunjukkan atas barang yang ia ikhtiarnya jua, maksud saya, daripada pahala dan seksa, hingga jikalau dibalaskan dengan diberi pahala bagi orang yang mengerjakan maksiat dan seksa bagi orang yang mengerjakan taat, nescaya harus pada akal. Mana harus Allah Ta'ala buat begitu. Dia boleh tukar. Itu boleh tukar. Okey, kerana tiada dinyatakan daripada barang yang diperbuatnya, dan mereka itu yang ditanya akan mereka itu. Nampak? Kita nantilah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis. Kemudian kita lihat kepada tambih peringatan. Wallahu a'lam bishawab. Kata ada kunui. Imam kata ada kunui, kan? Syak. Tanda situlah kan.
Okay, habis. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsiran wa siyan ya fatta ya alim nawlana qulubana bi nuri ma'rifatika wa qala al-arifin. Allahumma faqihna bid-din, Allahumma faqihna bid-din. Allahumma ja'al hadza jamal marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabarallahu minkum. Okay, alright. Hari itu saya pun bertugas. Dia undi. Saya lembau.